Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Tajuk podcast kita kali ini ialah rahsia untuk berubah menjadi winner dan seterusnya profit konsisten. Saya percaya sebagai trader, semua orang ataupun semua trader nak profit yang konsisten. Kita tak naklah profit yang kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Sebab apa? Sebab kita nak bergantung kehidupan kita dan keluarga kita dengan duit trading. So macam mana kita nak depend kehidupan kita ataupun ekonomi kita dengan benda yang kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang dapat dan kadang-kadang tak dapat. Of course tak boleh macam tu. Dan kalau kita buat macam tu, maksudnya kadang jadi, kadang tak jadi ni, kita tak akan boleh trade dengan tenang. Jadi sebab itulah saya hasilkan episod kali ini yang spesifik menjurus kepada macam mana nak profit secara konsisten. Bila kita boleh profit secara konsisten, barulah kita boleh depend kehidupan kita dengan income daripada trading. Sebelum itu, saya nak tegaskan di sini yang profit konsisten bukanlah bermaksud yang setiap trade kita tu akan profit. Itu adalah mustahil sama sekali. Kita hanya akan mampu profit dalam 30-40% sahaja daripada keseluruhan trade kita. Profit konsisten di sini merujuk kepada profit bulanan. Tiap-tiap bulan memang boleh profit. Saya dah run TSB selama 8 bulan dan memang every month dapat double digit. Kalau skills anda tak sampai tahap macam saya, it's okay. Anda tak dapat double digit pun tak apa. Tapi biarlah every month tu ada profit. Profit yang realistik dalam trading ni adalah sekitar 5 ke 10% sebulan. Maksudnya dalam setahun, 60 to 120%. Kalau anda boleh buat lebih banyak daripada tu, dengan kawalan risiko, maka anda adalah seorang yang sangat hebat. Nak dapat 5 to 10% sebulan dengan kawalan risiko bukanlah mudah. Kalau anda flip account, anda ambil risiko yang tinggi, yes, of course, memang 10% tu bunyinya macam senang. Tapi apa gunanya? 3 kali dapat 10%, lepas tu, kali keempat, habis, loss, semuanya lebur. Macam saya cakap tadi, kita nak depend kehidupan kita dengan sesuatu yang konsisten. Bukannya pada sesuatu yang kadang-kadang jadi dan kadang-kadang tak jadi. Kalau kita boleh buat 5 to 10% sebulan secara konsisten selama setahun, itu adalah satu pencapaian yang sangat menakjubkan. Untuk professional traders, kalau diorang boleh hit 100% per year, itu adalah sesuatu yang amazing. Itulah ukuran mereka. So kalau 100% per year, sebulan adalah dalam 8%. Jadi kalau kat Malaysia ni, institusi besar boleh bagi 5% setahun. Kalau bank mungkin 3% sahaja setahun. So anda boleh buat 5% sebulan. Berduyun-duyun orang nak campak duit dekat anda, suruh anda tolong trade duit mereka. Jadi profit konsisten bermaksud anda boleh profit setiap bulan antara 5 to 10%. Satu pepatah yang saya nak kongsikan yang berkaitan dengan profit konsisten ni ialah how you do anything is how you do everything. Anda tak boleh expect yang anda akan berdisiplin dalam trading kalau anda tak berdisiplin dalam kehidupan seharian anda. Kalau anda berdisiplin dalam kehidupan anda, maka dalam trading barulah anda boleh berdisiplin juga. Anda tak akan boleh nak berdisiplin dalam trading kalau dalam kehidupan anda tidak berdisiplin. So anda kena ingat pesanan tersebut betul-betul ya. Salah satu faktor yang perlu anda cek sebelum anda boleh profit konsisten adalah perbelanjaan anda kenalah konsisten terlebih dahulu. Kalau secara konsisten memang perbelanjaan anda adalah RM5,000 sebulan, maka senanglah anda nak plan berapa banyak profit yang anda perlu ada untuk cover anda punya expenses. Anda tak boleh ada satu perbelanjaan yang terlalu berbeza ataupun terlalu besar variance dia. Kadang-kadang RM3,000, kadang-kadang RM7,000, kadang-kadang RM10,000. So anda tak boleh ada perbelanjaan yang macam tu. Pendapatan dan juga perbelanjaan anda tu kenalah konsisten terlebih dahulu. Kalau macam tu baru senang untuk anda tahu berapa banyak yang anda perlukan daripada market untuk menampung kehidupan anda sekeluarga. Jadi sebelum anda jadi trader yang consistently profitable, pastikan yang perbelanjaan anda adalah stabil terlebih dahulu.
Jangan cerita pasal perbelanjaan saja, tapi income ataupun pendapatan anda kenalah stabil terlebih dahulu. Saya dah bagi nasihat yang sama dalam episod podcast sebelum ini, di mana pendapatan dan juga perbelanjaan anda tu kenalah berbaloi ataupun berpatutan. Anda kena ada extra income. Anda tak bolehlah pendapatan dengan perbelanjaan tu sama saja. Ataupun senang cerita, anda hidup cukup-cukup makan. Selagi anda tak perkemaskan ataupun susun perbelanjaan serta pendapatan anda, susah untuk anda trade dengan tenang. Dan bila bercakap mengenai trading, macam mana nak profit konsisten? Jawapan dia ialah tindakan anda kena konsisten. Saya ulang sekali lagi sebab dia sangat-sangat penting. Profit konsisten datang daripada tindakan yang konsisten. So, macam mana nak buat tindakan yang konsisten dalam trading? Itu saya akan share dalam episod podcast kali ini. Anda kena dengar sampai habis, okey? Ada orang tanya saya, berapa lama masa diperlukan untuk menjadi seorang trader yang profitable? Jadi jawapan saya, ianya bergantung kepada berapa lama anda dah screw up dalam trading anda. Kalau anda dah screw up selama 5 tahun, anda mungkin mengambil masa 5 bulan untuk perbetulkan semuanya. Tapi dengan syarat. Syarat dia ialah anda dapat ilmu dan juga pembimbing yang betul. Kalau anda jumpa ilmu yang betul dan mentor untuk membimbing anda, maka senanglah ataupun cepatlah sikit anda punya progress. Kalau anda harapkan belajar sendiri melalui ilmu-ilmu percuma, dia akan mengambil masa yang sangat lama. Anda tak boleh nak expect anda nak tanya kawan ataupun tanya orang dalam social media macam mana nak jadi consistent trader. Sebab apa? 5% sahaja trader yang profitable. Anda ingat senang ke nak cari orang-orang ni? So, untuk cari trader yang profitable, lepas tu nak suruh pula dia bimbing kita, bukanlah mudah. Dan kalau dia nak bimbing sekalipun, dia tak akan bimbing secara percuma. Baik dia just trade aja kan. Dia trade aja, dia tak payah pening kepala pasal orang lain. Anyway, that's the purpose of being a trader, betul tak? Kita nak jadi trader sebab kita tak nak makan gaji, kita tak nak penat menguruskan bisnes dan sebagainya. So, saya ulang sekali lagi. Kalau anda nak jadi seorang winner, anda kena ada ilmu yang betul dan juga bimbingan yang betul. Barulah anda boleh cepat jadi seorang trader yang profitable. Selain itu, ia juga bergantung kepada berapa banyak anda punya willpower. Okay? Berapa banyak ataupun betapa bersungguh-sungguhnya anda untuk menjadi seorang trader yang profitable. Adakah anda sanggup untuk buat latihan screenshot, latihan backtest? Anda sanggup tengok YouTube untuk belajar ilmu-ilmu psikologi? Anda sanggup dengar BTMP ni berulang-ulang kali setiap kali anda ada masa terluang? So, kalau anda sanggup buat semua tu, maka cepatlah anda punya progress. Okey, dah cukup panjang dah kita punya intro. Sekarang kita masuk kepada bagaimana cara ataupun rahsia untuk menjadi seorang winner. Ada 5 tips yang saya akan kongsikan dan yang pertama sekali adalah anda perlu membina mindset yang tepat khas untuk trading. Mengenai mindset ni, ada 5 mindset penting yang saya nak sampaikan kepada anda. Ia sangat-sangat kritikal dan anda kena bina mindset ni daripada mula. Mungkin sebelum ni anda dah screw up, anda dah buat salah. Contoh kesalahan yang paling common lah untuk para traders adalah mempunyai mindset, setiap trade aku nak win ataupun setiap trade aku kena profit. Itu adalah totally salah. Anda tak akan boleh profit dalam kesemua trade. Itu hakikatnya. Okay, so apakah dia 5 mindset yang anda kena bina? Yang pertama sekali adalah anda kena guna approach modal besar dan kemudian ambil risiko yang kecil. Anda kena stop gunakan modal kecil lepas tu berangan nak grow jadi besar. Kebanyakan rasanya memang anda akan gagal. Dan daripada situ sendiri, most probably anda akan gagal. Sebab anda buka gerai tepi jalan, anda nak income macam berniaga dalam shopping mall. Benda tu memang tak realistik daripada awal. Jadi macam mana anda nak berjaya dalam bidang ni? Anda tak boleh guna modal kecil dan kemudian expect untuk ambil risk besar untuk dapat reward besar. Memang anda akan sekadar MC sahaja berulang kali. Jadi solusinya saya dah bagi tadi. Gunakan modal yang besar dan kemudian anda target ataupun ambil risiko yang kecil sahaja. So 1% profit daripada 100,000 adalah $1,000. Ia adalah jauh beza berbanding anda profit 1% daripada $100. It's all about the volume of your capital. Kalau modal anda $100, anda loss $50, itu dah pun 50%.
Sedangkan kalau anda guna modal $100,000, anda loss $500, itu baru 0.5%. Bila anda tunjuk dekat social media anda loss $500, semua orang akan bersimpati dengan anda. Tapi anda sebenarnya tahulah, itu sebenarnya cuma 0.5% saja daripada modal yang anda gunakan. Jadi itu mindset yang pertama anda kena bina, iaitu aku kena guna modal besar dan aku tak perlu bersusah payah. Aku hanya perlu ambil sedikit risiko dan dapat reward yang 2 ataupun 3 kali ganda daripada risiko tersebut. Mindset yang kedua adalah loss itu pasti dan banyak. Benda ni adalah sesuatu yang lumrah dalam trading. Anda hanya perlukan 30-40% win saja. Tapi ramai yang tak nampak, 60 ke 70% tu akan jadi loss. So bila anda loss 2 kali dan anda plan nak trade 10 kali, ramai yang selalunya dah pun give up. Ramai yang dah pun mula hilang kawalan. Mulalah rasa nak revenge trade, nak besarkan lot size dan sebagainya. Anda tak boleh ada perasaan macam tu. That's why, mindset yang anda kena tanam adalah dalam trading ni, loss anda akan banyak. Tapi bila anda kawal loss anda dan bila reward anda berkali ganda daripada loss tadi, anda tetap akan boleh berakhir dengan net profit pada setiap bulan. Saya ulang sekali lagi net profit pada setiap bulan. Sebab some week you make money, some week you lose money. Anda tak akan boleh nak buat duit tiap-tiap minggu, apatah lagi tiap-tiap hari. Ianya tak akan berlaku kawan. So sebab itulah anda kena tanam approach yang anda punya loss tu memang akan banyak. Anda hanya perlukan 30-40% win sahaja. Tapi syaratnya jangan lupa, win tu kenalah at least double daripada anda punya risk. Kalau anda risk 1% untuk satu hari, maka anda kena target untuk dapat 2 ataupun 3% profit untuk hari tersebut. Jadi saya ulang sekali lagi, mindset yang kedua ni, iaitu loss itu pasti dan loss itu akan banyak. So anda kena tanam benda ni daripada awal. Itu adalah realiti dalam trading yang tak boleh anda lari daripadanya. Tapi jangan khawatir, macam yang saya cakap tadi, selagi anda jaga risk to reward ratio, anda tetap boleh berakhir dengan net profit pada setiap bulan. Kita pergi kepada mindset yang ketiga, iaitu anda kena ingat yang trading ni adalah bisnes yang jangkanya panjang. Long term business. Ianya bukannya diukur melalui mingguan ataupun bulanan sahaja. Anda kena ingat yang kalau sekarang ni umur anda 20 tahun, anda boleh trade sampai umur anda 50 tahun. Maka ada 30 tahun lagi akan datang di mana anda menjadi seorang trader. Jangan terlalu fikirkan loss yang berlaku pada satu hari ataupun satu bulan. Anda ada banyak lagi masa yang anda akan tempuhi. Jangan disebabkan 3 loss berturut-turut, anda dah pun merajuk dengan market. Malah ramai je yang share yang 10 trade pun boleh jadi straight losses. Tapi kalau anda praktis, anda punya skill bagus, anda tak akan sampai macam itulah. Mungkin dalam 4 ataupun 5 straight losses saja. Lepas tu barulah bila market tu align dengan strategi anda boleh cover balik losses dan dapat net profit. Jadi jangan melihat trading ni untuk jangka masa pendek sahaja. Saya dah trade sejak 2007. Sampai ke hari ni market masih lagi ada. Tak lamalah, dah 17 tahun. So bayangkanlah untuk 10 tahun lagi, benda ni akan tetap relevan. Okay? So jangan rasa terkejar-kejar dengan short term gain. Anda kena ingat yang kalau anda berjaya survive, buat benda yang betul, dengan bimbingan yang tepat, 5 tahun punya progress tu akan sangat-sangat besar dan dahsyat. Tapi ramai yang terlalu cepat kecewa dengan market bila loss ataupun MC. Of course lah anda akan MC. Anda ambil risk besar. Anda pakai modal kecil. Of course anda tak akan boleh survive lama dalam trading. Sebab tu mindset yang pertama tadi saya cakap, anda nak bermula dengan betul, fikirkan tentang modal besar dan kemudian ambil risk yang kecil. So mindset yang ketiga ni adalah anda kena fikirkan mengenai kejayaan anda untuk jangka masa panjang. Mindset yang seterusnya, yang keempat adalah start fresh every day. Benda ni akan sangat-sangat membantu anda. Maksud start fresh every day ni, kalau anda loss hari ni, keesokannya tu anda kena trade dengan perspektif yang baharu. Anda tak boleh ingat ataupun terkenang loss yang dah berlaku sebelum tu.
Dan satu perangai trader ni yang saya cukup benci, okay? Minta maaf cakap, satu perangai trader yang saya cukup benci adalah mereka cuba mencari jawapan untuk setiap loss yang berlaku. Itu adalah sesuatu yang amat-amat salah yang boleh anda lakukan. Anda tak payah nak fikir pun loss tu berlaku disebabkan oleh apa. Ada yang cari, ini sebab candle ni dah break, ini sebab dia tak sampai lagi, ini sebab news dan sebagainya. Loss tetap loss. Lupakan aja. Esoknya anda tetap trade macam biasa. Kalau anda nak kaji punca loss tu, dia sama ada dua je. Good loss ataupun bad loss. Anda buat mistake ke ataupun itu memang good loss, iaitu market condition. So loss yang patut anda kaji adalah sekadar itu saja. Anda tak boleh nak kaji terlampau mendalam, sebab dalam trading ni anda buatlah macam mana pun, bacalah news banyak mana pun, anda tetap akan boleh profit ataupun loss. Kebarangkalian untuk win ataupun loss tu adalah sentiasa 50-50. Dan jangan lupa, market yang laju macam US stocks, forex, gold, index dan sebagainya ni, dia bergerak laju. Hari-hari anda boleh trade. Hari-hari akan ada peluang trade. Anda tak perlu rasa risau kalau hari ni anda tak trade ataupun hari ni anda miss trade. Dan kalau anda loss sekalipun, anda tak payah risau. Esok, lusa, minggu depan dan bulan depan, anda masih lagi boleh trade. Dia bukan macam saham dekat Malaysia. Pergerakan dia slow. Peluang nak trade tu amat-amat jarang berlaku. So, kalau macam tu, memang anda akan FOMO. Untuk market yang laju, hari-hari ada peluang untuk trade. So, anda tak perlu nak risau. Saya punya approach sekarang ni senang je. Saya trade sebelah malam, lepas tu saya tidur. Esok, awal pagi sebelum New York session close, saya akan manage saya punya position. Dan saya tak akan hold position saya. Sebab apa? Sebab 11 siang, kalau anda hold position anda tak akan boleh function sebagai manusia dengan tenang. Kalau anda kerja, nanti anda asyik check chart. Kalau tengah drive, tengah berhenti kat traffic light, anda akan buka chart. Macam itulah contoh dia. Kita tak akan boleh tenang, tak kira lah kita dalam keadaan profit ataupun loss. Kalau dalam loss, of course kita akan resah. Kalau kita profit pun kita akan resah. Why? Sebab kalau kita profit, kita akan risau market ambil balik kita punya profit. So there's no point anda nak hold position anda. Kedua-duanya anda akan resah juga. Sebab tu saya pernah cakap sebelum ni, dalam keadaan manakah traders berada dalam keadaan yang paling tenang? Jawapannya ialah bila dia tak ada position. So waktu siang jangan hold apa-apa position. Tunggu je malam, anda boleh trade semula dengan perspektif yang baharu. Kesimpulannya, start fresh every day. Dan akhir sekali, mindset yang kelima adalah jangan bersaing dengan sesiapa. Anda kena ada mindset yang kuat untuk fikir dan ingatkan diri anda bahawa trading ni adalah aku seorang-seorang aja. Anda tak boleh ada perasaan bersaing ataupun cemburu melihat kejayaan traders lain. Anda tak payah nak jealous sangat pun. Yang anda tengok orang lain berjaya tu belum tentu lagi betul-betul berjaya. Dia boleh pilih untuk tunjukkan yang baik-baik ataupun yang profit sahaja. Anda tak tahu di belakangnya tu apa sebenarnya yang berlaku. Jadi jangan terlalu fikirkan mengenai kejayaan orang lain. Anda hanya bersaing dengan diri sendiri sahaja dalam trading ni. Your power of ignorance tu kena betul-betul kuat. Anda kena tepis semua godaan dalam social media ni. Anyway, macam saya cakap tadi, bukan semuanya betul dalam social media. Dan semua orang boleh pilih untuk tunjulkan apa sahaja yang murni. Benda yang reality, semuanya orang tak akan tunjuk. So, tanam dalam mindset anda kuat-kuat yang trading ni adalah untuk anda seorang sahaja. Anda tak perlu bersaing dengan sesiapa dan anda tak perlu nak cemburu dengan sesiapa. Jadi itulah dia rahsia pertama untuk jadi winner, iaitu anda kena ada mindset yang tepat khas untuk trading. Rahsia yang kedua pula macam mana? Rahsia yang kedua adalah anda kena gunakan satu strategi yang konsisten. Dalam trading ni, berbagai strategi yang anda boleh gunakan. Yang penting sekali, anda gunakan strategi yang simple dan anda boleh faham. Dan yang paling penting sekali, kekerapan strategi ataupun setup tu muncul perlulah tinggi juga. Supaya anda boleh trade hari-hari. Yalah, anda nak depend hidup anda dengan trading. Mana boleh pada sesuatu yang muncul 3 bulan sekali ataupun 3 minggu sekali. Betul tak? Dan untuk memantapkan penguasaan strategi anda kena apply dua benda ni. Iaitu, buat latihan secara berterusan. Dan yang kedua, always trade what you see.
Jangan overthinking dalam trading. Anda trade aja apa yang terhidang pada chart. Anda kena buat latihan screenshot dan juga backtest serta latihan forward test secara berterusan. Forward test ni adalah demo trading. Kalau anda boleh buat latihan ni semua secara berterusan, anda boleh improve anda punya skills. Traders kalau kat Malaysia ni sangat kurang latihan. Apa yang dia buat adalah depo dulu. Okay? Itu yang salah lah. So sepatutnya anda kena practice dulu. Anda kena buat simulation dulu. Barulah anda depo ataupun mulakan prop trading challenge. Jadi berbalik kepada rahsia yang kedua ni, iaitu strategi profitable yang konsisten. Anda kena ada satu strategi yang powerful. Anda boleh belajar dengan sesiapa sahaja asalkan dia boleh bagi reward 2 ataupun 3 kali ganda daripada risk yang anda ambil. Jangan gunakan strategi yang sekadar 1-to-1 ratio. Ambillah yang kita risk 1%, kita boleh dapat more than 2%. Macam tu. Okay? Dan kemudian rahsia yang ketiga apa dia? Rahsia yang ketiga adalah risk 1% only per day. Jangan gunakan approach risk per trade sebab anda definitely akan overtrade. Kalau anda risk 1% per day dan dalam seminggu anda trade 4 kali, maka dalam satu minggu risk anda adalah 4%. Itu pun dah cukup tinggi sebenarnya. So bayangkan kalau semuanya loss, anda dah pun loss 4%. Dalam episod kali ini saya cakap kalau anda loss 3%, anda dah kena stop trading. So bayangkan kalau anda full margin, anda risk 50% daripada akaun anda, jangka hayat anda akan pendek. Bila anda risk kecil, jangka hayat anda akan panjang. Bila anda punya jangka hayat tu panjang, maka lamalah sikit anda berada dalam market. Dan bila lama dalam market, anda akan ada banyak pengalaman yang boleh mendewasakan anda. Kalau sekadar depo MC, anda tak akan belajar apa-apa daripada market. So, pengalaman paling mahal dalam trading ni adalah bila kita terus bergelumang dan survive dalam market. So, macam mana kita nak survive? Senang je. Risk 1% per day. Kalau lagi rendah daripada tu, contohnya 0.5% per day, itu lagi bagus. Sebab apa? Anda boleh survive lebih lama. Dengan risk 0.5% per day pun, anda masih lagi boleh dapat profit yang signifikan untuk tempoh sebulan. Tapi dengan syarat, setiap kali anda win tu, at least double daripada risk yang anda ambil. Okay? Kita bergerak pula kepada rahsia yang keempat, iaitu anda kena buat journaling dan trade review secara konsisten. So, apakah itu journaling? Journaling adalah proses mengambil screenshot before ketika anda melakukan entry. Anda ambil screenshot before tu, anda tuliskan kenapa anda nak buy ataupun sell. Lepas tu anda ambil screenshot dan masukkan dalam Microsoft Word. Dan lagi best lagi, kalau anda gunakan trading view, masukkan tu long ataupun short position yang kotak hijau dengan merah tu. Kalau anda boleh buat proses ni dengan baik, anda take your time, explain reasons kenapa buy, kenapa sell. Lepas tu anda boleh sempat letak long dengan short position tu, anda punya trade tu akan betul-betul solid. Dia tak bermaksud yang anda akan profit. Tapi, bila anda buat decision sampai tahap macam tu, anda sangat-sangat berhati-hati dan teliti, anda punya psikologi akan sangat-sangat bagus. Kalau anda ABCDE, asal buka chart di entry, memang koyak dan hancur lah anda punya psikologi. Itu lebih kepada FOMO dan main rasa-rasa. Kalau anda buat journaling, maka anda punya trading psikologi adalah bagus dan trade anda tu bersebab. Ianya bukan rasa-rasa dan ianya bukan sebab anda FOMO. FOMO ni fear of missing out. Takut tertinggal bus, bak kata orang. Dan yang kedua adalah trade review. So, trade review ni adalah anda akan buat review mengenai trade yang anda telah pun buat selama 1 minggu. Kalau anda trade Isnin sampai hari Jumaat, hari Sabtu pagi anda buatlah trade review. Tengok balik semua trade yang anda buat. Adakah trade tersebut bagus ataupun tidak? Adakah loss yang berlaku disebabkan oleh market ataupun kesilapan anda sendiri? So, dekat situ anda kena kaji. Good loss ke bad loss? Dan even kalau profit pun, adakah profit anda tu sebab anda follow trading rules ataupun sebab nasib semata-mata? Bila anda buat review, anda kena jawab 3 soalan. Apa yang saya dah buat dengan baik? Apakah kesilapan yang saya dah buat? Dan apakah yang perlu saya perbaiki untuk minggu-minggu seterusnya?
So, rahsia yang keempat adalah keep on buat journaling dan keep on buat trade review. Bila buat journaling, tadi saya cakap screenshot before. Bila dah hit TP, bila dah close ataupun SL, anda kena ambil screenshot after pula dan kemudian letakkan dekat page di bawah. So, dalam satu muka surat Microsoft Word, sebelah atas adalah before dan sebelah bawah anda akan letakkan after. Lepas tu anda masukkanlah sedikit komen apa yang berlaku terhadap trade tersebut. Dan akhir sekali, rahsia yang kelima adalah sesuatu yang amat-amat mencabar untuk dilakukan. Tapi saya kena bagi tahu kepada anda juga. Apa dia? Jawapan dia adalah anda kena pedulikan mengenai PNL. Kita trade sebab nak duit. Okay? Itu very obvious. Tapi benda tu akan datang dengan sendirinya kemudian. So, sebagai trader, apa yang kita kena fokus? Apakah fokus kita sebagai seorang trader? Jawapan dia adalah make the best trades. Buat decision yang sebaiknya. Sebagai trader, kita adalah decision maker. Kita profit ataupun loss, itu adalah terserah kepada market. Tak ada orang boleh kawal pergerakan market. Market bukan kita punya. Itu adalah satu pepatah yang anda kena ingat. Tugas dan tujuan anda sebagai trader adalah sebagai decision maker. Anda kena buat keputusan yang terbaik. Anda kena trade what you see. Gunakan teknikal anda sebaiknya dan kemudian kira risk sebelum anda trade. Macam saya cakap tadi, kalau anda buat journaling, benda tu akan tip-top. Anda buat keputusan dengan informatif, iaitu berdasarkan trade what you see. Anda trade sahaja apa yang terhidang berbanding dengan fikir apa yang bakal berlaku. Dan benda tu belum tentu lagi berlaku. Kenapa anda nak terlalu fikir mengenai perkara tersebut? Salah satu benda yang akan selalu mengganggu psikologi trader ni adalah terlalu fikir mengenai uncertainty. Benda belum tentu jadi tapi kita dah pun standby siap-siap. Okey, ni nanti dia spike dulu sebelum terjun. Okey, ni dia sideways dulu, kejap lagi dia nak turun dan sebagainya. Benda tu belum tentu lagi jadi. So, lebih baik anda just trade what you see sahaja secara berterusan. Kalau anda seorang loser dan nak berubah menjadi winner, memang anda kena terima kenyataan ni. Jangan fokus kepada PNL. Fokuslah kepada making the best trade ataupun making the best decisions. Kalau anda risk 0.5% untuk satu hari, anda punya survival tu lama dan lama kelamaan anda akan boleh jadi pandai dalam trading. Dan bila anda dah pandai, masa itulah duit semua akan pergi dekat anda. Saya ulang sekali lagi, rahsia yang kelima ni adalah don't worry about your PNL. Make sure what you do is right. Jadi itulah dia 5 rahsia untuk menjadi winner dalam trading dan macam mana anda boleh profit konsisten secara berterusan selama-lamanya. Saya ulang sekali lagi lah. So, yang pertama sekali, mindset yang tepat khas untuk trading. So, ada 5 mindset yang saya kongsikan. Anda boleh replay balik podcast ni untuk dengarkan kembali. Yang kedua adalah anda kena ada satu strategi yang very consistent. Dan yang ketiga, anda risk hanya 1% per day. Yang keempat, buat journaling dan trade review secara konsisten. Dan akhir sekali, jangan hiraukan mengenai PNL ataupun profit and loss. Sebaliknya, anda perlu fokus kepada make the best trades dan tidak melakukan kesilapan. Baiklah, lepas saya share 5 rahsia tersebut, di sini saya ada satu cadangan yang saya nak bagi pada anda yang boleh menguji kemampuan anda untuk menjadi seorang trader yang konsisten. Anda nak dengar tak? Saya percaya anda betul-betul nak jadi trader yang konsisten. So, ini cabaran saya untuk anda. So, cabarannya diberi nama The Power of One. Kuasa satu. Tapi dalam English bunyi dia sedap sikit lah. The Power of One. So, apakah The Power of One ni? Yang pertama sekali adalah one day. Maksudnya, anda akan jadi day trader. Anda trade sebelah malam. Dan kemudian sebelum pukul 6 pagi esoknya ataupun sebelum New York session close, anda akan manage position anda. Sama ada anda nak set BE, anda close semua, anda close separuh ataupun anda cut loss. Itu bergantung kepada keadaan position anda ketika itu. So ingat, yang pertama sekali adalah one day only. Tak payah nak hold position lama-lama. Dan yang kedua adalah one trading window. Maksudnya, anda akan trade pada waktu yang sama sahaja setiap hari. Contohnya, anda trade pada pukul
10.30 sampai pukul 11 malam sahaja. So, dalam tempoh 30 minit ni, anda hanya akan trade dan buat decision ketika waktu itu. Selain daripada waktu tu, untuk seharian sampai waktu tu, anda jangan buat apa-apa. Okey? Anda hanya trade dalam trading window itu sahaja. Ini adalah sangat-sangat powerful dan profound. Sebab kita kalau tengok chart pukul 5 petang, kita akan rasa nak trade. Tengok chart pukul 8 malam, kita rasa nak trade. So, kalau anda macam tu, anda tak konsisten. Anda nak konsisten, maka tengoklah chart pada waktu yang sama setiap hari. Kalau tak ada peluang, macam mana? Jawapannya, no trade dan tunggu saja esok hari. Hari-hari kan ada peluang trade. So, jangan risau. Dan the power of one yang ketiga adalah one setup only. So, apakah dia one setup tu? One setup ni maksudnya, anda kuasai satu setup betul-betul. Macam yang saya ajarkan, saya ada ajar strategi VAC, MRZ, TBO dan sebagainya. So, anda kuasai satu saja strategi. Contohnya MRZ. Dan pastikan anda betul-betul faham, anda dah buat latihan dan anda dah pun boleh trade secara live trade untuk strategi tersebut. So, antara 10.30 sampai 11 malam tadi, anda akan tengok mana instrumen yang ada setup MRZ dan anda akan pilih untuk gunakan strategi tersebut pada instrumen tersebut. Seterusnya yang keempat adalah one instrument only. Jangan entry banyak pairs. Anda hanya pilih satu peluang trade sahaja untuk satu hari. Kalau anda risk 1%, dia tak banyak pun. So, buat apa nak pecah-pecahkan lagi ataupun ambil 2-3 trade? Anda hanya fokus kepada satu instrumen sahaja dan anda pilih pairs tersebut untuk anda trade. Contohnya tadi anda dah buat analisis dan anda nampak dua yang ada peluang. So, anda jangan trade dua-dua, anda hanya pilih satu sahaja yang paling baik. Yang seterusnya adalah one entry only. Tak payah nak masuk layer, nak masuk banyak-banyak position. Gunakan satu entry sahaja. Kalau tak, nanti anda sendiri yang serabut dan pening. Tak payah nak pecahkan 1% tu kepada 0.5% sebanyak 10 entry. Jangan buat macam tu. Anda akan penat dan anda sendiri akan pening. Malah anda sendiri akan serabut. Jadi anda hanya akan buat satu entry sahaja untuk peluang tersebut. The power of one yang seterusnya ialah anda akan trade pada satu time frame sahaja. So, time frame yang macam saya gunakan ada 4 hour, 1 hour dan juga 15 minit. Jangan buat multi time frame. Anda mungkin tak faham pun sebenarnya multi time frame tu macam mana. Jadi apa yang anda boleh buat adalah tengok dekat time frame mana yang setup dan juga signal tersebut adalah yang paling jelas. So, untuk time frame tersebut, ambil screenshot dan masukkan dalam journaling anda. Kalau dia dah clear dekat 4 hour, ambil screenshot dekat 4 hour. Kalau dekat 1 hour, maka ambil screenshot yang 1 hour untuk masukkan dalam anda punya trading journal. Dan akhir sekali adalah 1% only per day. Jangan risk lebih daripada itu. So, kalau anda apply the power of one ni secara konsisten, anda hampir pasti akan dapat net profit. So, saya nak bagi simulation kepada anda. Katakanlah anda risk 1% dan yang win tu adalah 3%. Kemudian anda trade hanya 4 hari sahaja seminggu. Selasa sampai Jumaat. Maknanya seminggu anda akan buat 4 trade dan sebulan anda akan buat kira-kira 20 trade. Saya buat andaian yang dalam sebulan ada 5 minggu. So, dalam sebulan ada 5 minggu. Lepas tu darab dengan 4 trade satu minggu. Anda akan dapat 20 trade sebulan. So, daripada 20 trade ni, katakan anda hanya win 40%. Anda win 8 daripada 20 trade. Lagi 12 trade tu adalah losses. Berapakah net profit anda? Jawapannya adalah 12% ataupun 12R. Kalau tak percaya, anda cuba kira sendiri. Anda win 8 kali dengan 3%. So, 24. Lepas tu, tolak dengan 12 yang loss. Kalau loss, kalilah dengan 1%. So, 24% win tolak 12% loss. Anda akan berakhir dengan net profit sebanyak 12%. Ia adalah satu return yang sangat-sangat mengagumkan. Anda hanya perlu win 40% sahaja dan anda hanya trade satu entry ataupun satu trade sahaja untuk satu hari.
Anda apply the power of 1 ni selama sebulan, itu adalah hasil yang boleh anda expect. Kalau tak sampai 12% pun, mungkin anda boleh hit 3% ataupun 5% ataupun 10%, itu sudah cukup baik. Okey, jawapan dia kenapa? Sebab anda betul-betul berdisiplin dan konsisten. Kenapa sebelum ni trade anda melingkup? Kenapa sebelum ni anda jadi loser? Sebab anda tak ada disiplin dalam trading anda. Anda tak ada trading rules. So sekarang ni saya cabar anda dengan the power of 1. Anda follow rules ataupun disiplin yang saya bagi tahu ni. 1 time frame, 1 pairs, 1 entry, 1 setup, 1% dan kemudian 1 day only. Tak payah nak hold position, tak payah nak layer, tak payah nak entry banyak-banyak. So dengar balik podcast ni, cuba fahamkan the power of 1 dan anda cuba apply selama 3 bulan. Anda akan dapat rasakan perbezaan dia. Why? Because anda tidak lagi stres untuk cari peluang trade sepanjang masa. Anda ada satu trading window dan trading window ni lah anda akan buat decision kalau ada. Anda tak perlu lagi ABCD, anda tak perlu lagi nak buka chart secara rawak. Sebab tangan kita ni laju, kita akan ABCDE. Kalau kita tetapkan satu waktu yang mana kita akan trade dengan tenang, dengan fokus, maka kita boleh buat decision dengan lebih baik. So, saya dah bagi anda satu structure ataupun SOP ataupun rules untuk anda follow. Macam mana nak profit konsisten dalam trading? Kena buat tindakan yang konsisten setiap hari. So, saya dah bagi semuanya tadi. Anda tinggal nak follow sahaja. Percayalah cakap saya, anda akan dapat trade dengan lebih objektif dan tenang. Dan selepas sebulan, besar kemungkinan anda akan tetap berakhir dengan net profit. Anda akan mula nampak profit ataupun break even dalam anda punya trade selepas sebulan. Kalau sebelum ni, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC, anda cuba apply the power of 1 ni, anda akan mula nampak hasil yang positif dalam trading anda. Jadi itulah dia perkongsian saya untuk episod kali ini. Saya nak sangat-sangat anda cuba the power of 1 dan update saya apakah hasilnya selepas 1 ataupun 3 bulan. Saya setia menunggu feedback daripada anda. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.